Terima kasih Tan Sri. Saya cuma nak menyentuh beberapa perkara saja. Saya masih ingat lagi apabila debat yang begitu hangat diperkatakan tentang jabatan pos akan diswastakan pada satu masa dahulu. Pos mempunyai cash rich yang hebat dan ada pihak-pihak yang agak cemas kalau sekiranya ianya diswastakan, bukan saja cash akan hilang, tetapi konsentrasi pihak yang menguruskan pos juga akan hilang kerana dia telah pun berwajah sebagai swasta. Tetapi kerajaan mengatakan jangan bimbang, pos akan naik taraf, perkhidmatan pos akan jadi lebih cekap, lebih efisien, rakyat akan mendapat manfaat yang lebih baik daripada apa yang jabatan beri. Tetapi jelas nampaknya hari ini kawan-kawan di pendalaman duduk takut yang lama. Pos hilang cash, pos rugi pula lagi, dan kita tak tahu apa akan jadi. Jadi sebab itu kita nak tanya Menteri, apakah yang berlaku sebenarnya? Adakah setelah kita memberikan khidmat ini kepada satu kumpulan orang yang so-called professional, business minded, akhirnya bukan buat duit tapi hilang duit? Di mana silapnya? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah syarikat ini hilang fokus? Sepatutnya dia fokus kerja-kerja dalam perniagaan yang ada kaitan dengan pos mengepos. Pos dan mengepos. Kalaupun dia ambil perniagaan-perniagaan, mestilah ada sinerginya. Saya setuju bahawa ada kawasan-kawasan pendalaman yang memerlukan perkhidmatan yang berbagai. Kita tengok pos Malaysia buat macam-macam. Dia jual insurans pun dia jual, ambil bil, bayar bil pun dia boleh terima, macam-macam. Ini baguslah. Tetapi ada tak lagi benda-benda yang dia laborkan akhirnya tidak sanggup paut pun dengan hal-hal yang memberikan perkhidmatan pada rakyat, yang menyebabkan sepatutnya dia pekerja-pekerja kaki tangan yang kerja tungkus lumus dan sanggup berkorban kerana tidak mendapat gaji yang besar kerana mengharapkan syarikat maju, tetapi syarikat melabur di tempat yang lain yang tak sanggup paut dengan perniagaan mereka. Akhirnya bila rugi, yang menderita ialah kaki tangan. Tan Sri Ketua, saya lihat yang keduanya ialah tentang corporate social responsibility ni. Betul, pos ingin maju, pos buat macam-macam bisnes, tetapi juga pos tidak boleh melepaskan tanggungjawab sosial. Banyak kawasan-kawasan di luar bandar khususnya, tahap kedudukan perkhidmatan mereka masih pada tahap yang lama. Walaupun berbagai-bagai usaha telah dilakukan, tetapi nampaknya tidak menampakkan kecemerlangan. Saya nak bagi satu contoh, sebagai satu contoh. Diwar-warkan pos laju, hantar hari ini besok sampai. Hantar hari ini besok sampai ni, di Gading. Tapi saya ada satu rekod ni. Jamin sampai, dia kata. Hantar hari ini, jamin sampai esok. Tapi ada satu kes nombor rujukan LG 132520328MY. Hantar pada 3 hari bulan. 6 hari bulan baru sampai. Dia makan masa wahala dalam Malaysia tu. Tiga ni bukan PCR pun di Malaysia. Dan ini satu contoh. Sampai-sampailah. Dia langkah habis beramsak lah. Dah ada pergi Sungai Petani, tapi melalui petani Thailand. Tan Sri, sedangkan syarikat-syarikat Korea yang lain ni sedang melabur, syarikat-syarikat Korea yang di antara bangsa sedang masuk dan mencuri perniagaan. Sedangkan pos Malaysia ada rangkaian segala-galanya. Kita pandang kiri tengok postman kita pakai baju multicolor. Cantiklah dengan motor merah bayu. Pandang sini kereta pos Malaysia dengan multicolor, cantik. Tapi kalau hantar pos laju 3 hari bulan ke Tere sampai 6 hari bulan, beratlah ni.
Berat. Maknanya ini membuka ruang kepada syarikat-syarikat antarabangsa yang lain. Kita tengok sama ada kurir-kurir servis yang lain lah, yang membuatkan perniagaan demi perniagaan dan makan peluang-peluang yang ada. Saya tak tahu di mana. Sebab itu kita nak tanya Menteri apa yang sebenarnya berlaku. Sungai Petani. Silakan. Saya nak tanya Sungai Petani. Pertama sekali saya melihat rang undang-undang perkhidmatan pos ni, biasanya kalau kita nak buat Suruhanjaya, akta tu pun nama akta Suruhanjaya tau. Tapi di sini dia pakai nama perkhidmatan. Itu pun bagi saya kalau kita tak baca isi dia, kita akan salah faham. Satu. Adakah bermaksud apabila kerajaan memutuskan untuk menubuhkan Suruhanjaya, dia telah menukar dasar bahawa dia hanya nak jadi, kita panggil regulator. Bukan lagi orang menyediakan perkhidmatan. Itu satu. Sebab tadi Sungai Petani menanyakan sama ada apa masalah? Masalah kapasiti ke? Masalah tak mampu ke? Kan? Mungkin Menteri perlu jawab. Yang kedua, saya takut apabila benda ni dia hanyalah regulator, ialah jadi dia akan mengeluarkan lesen-lesen kepada pihak-pihak swasta untuk melakukan. Saya bagi contoh hari ni. Saya mungkin lepas ni perkhidmatan mungkin akan jadi mungkin baik, kita berbaik sangka. Tetapi saya akan lihat lepas ni orang akan mampu bekerja selama 24 jam tanpa henti ni, macam cerita-cerita kedai mamak nasi kandar 24 jam lah. Orang kampung nak kerja kat situ dengan gaji yang sikit, dia tak boleh, jadi terpaksa ambil pekerja asing. Dan kita tengok banyak apabila kita terlibat kita nak print dalam industri printer kan. Syarikat-syarikat printer kalau kita pergi di tak jauh daripada Kuala Lumpur ni, yang bekerja sehingga siang malam tu semua pekerja asing. Orang ini saja yang boleh bekerja dengan gaji sikit selama 24 jam. Jadi kerja-kerja perkhidmatan ni besok, saya takut nanti akan mengganggu gugat peluang pekerja-pekerja anak tempatan yang rata-rata merupakan salah satu pilihan. Jadi saya rasa mohon Sungai Petani melihat aspek ini juga. Saya juga mempunyai perasaan yang agak gusar dan risau seperti Indra Mahkota tadi. Ada terselit dalam jiwa saya, di mana salahnya? Ada sesuatu yang tak kena ke kita ni? Sebab itu kita mohon kepada Menteri supaya memberikan penjelasan seterusnya terbaik untuk kita sendiri yakin bahawa apabila kita luluskan undang-undang ini, bahawa perkhidmatan bukan saja perkhidmatan tetapi juga aset negara ini berada dalam keadaan yang kita saya yakin bahawa apa yang kita lakukan ini benar. Ya, Pak Ustaz. Boleh saya. Untuk saya ingin bertanya kepada sahabat saya dari Sungai Petani tadi. Satu lagi, sebagai nak membantu menokok tambah antara aset yang kekuatan pos adalah kepercayaan rakyat kepada khidmat pos. Kalau kita masih ingat, dulunya orang simpan wang di post office. Ada keluarga saya yang tidak yakin kepada bank, bahkan simpan wang di post office. Itu adalah satu kekuatan yang besar. Namun hari ini saya nak minta pendapat Yang Berhormat. Kemungkinan juga mendapat perhatian daripada pihak kerajaan. 40% daripada rakyat masih tinggal di luar bandar. Bagaimana dengan penghantaran wang daripada anak-anak di bandar ke kampung-kampung? Kalau dulunya banyak post office di kawasan-kawasan luar bandar, pekan-pekan kecil. Tapi sekarang ni kalau dengan perubahan yang dicadangkan ini, adakah ini membawa satu adakah Yang Berhormat bersetuju agar social responsibility ini, tanggungjawab sosial ini dikembangkan, diperlihatkan ke arah begitu agar perkhidmatan ini dapat terus dinikmati di luar bandar? Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Yang Berhormat. Malah saya baru ni pun selalu postman datang rumah kita, dia bawa tinggi-tinggi kita punya dokumen datang ke rumah. Sama ada postman biasa ataupun postman laju. Dan saya pernah berbincang ataupun berborak dengan dia orang. Saya kata, berapa gaji you ni? Dia beritahulah gaji. Tapi gaji amat rendah lah, Tan Sri, amat rendah. Saya kata, kalau adakah ini tanggungjawab atau ini ialah kerja yang pertama yang you minta, dan kalau ada pilihan lain you minta. Kalau ada pilihan lain, dia kata, Tan Sri, hari ini juga saya berhenti, kerana memang tak cukup.
Jadi saya setuju dengan Perdana Besar tadi, dan saya juga minta Menteri juga lihat isu ini dengan lebih mendalam. Kerana kalau mereka yang menjadi postman ini memilih jawatan ini sebagai yang terakhir, kerana seolah-olah macam tak ada kerja lain dah, bayangkanlah bagaimana dia punya mood, dia punya sayang jawatan ini. Kerana kebajikan mereka amat terabai. Banyak kawan-kawan yang sebut tadi, bukan saja allowance yang amat rendah, tetapi keadaan kerja mereka yang amat tidak selesa. Apatah lagi di kawasan-kawasan dalam bandar ni, yang cukup amat tak selesa kawasan dia. Di samping itu, Tan Sri, kita juga melihat soal kebajikan pekerja-pekerja ini. Di samping postman, saya tengok bukan, kalau di headquarters tu mungkin cantik lah, tetapi ada pos-pos yang kecil daripada kawasan-kawasan yang agak semi-urban, pekan-pekan kecil, kawasannya agak padat dengan orang queue seperti di Padang Terap dan lain, dan satu khani itu terpaksa buat 5-16 kerja lah. Saya tengok tangan bukan 2 saja, 4-5 macam-macam tangan bergerak, dan dengan keadaan gaji yang tidak seberapa kalau dibandingkan dengan kawan-kawan dan teman-teman mereka yang lain dalam agensi kerjaan ataupun syarikat swasta yang lain. Sebab itu Tan Sri yang betul, kita melihat bahawa rang undang-undang ini kalau diluluskan hendaklah mengambil kira semua yang kita sebut. Kerana akhir sekali bukan saja rakyat mesti mendapat yang terbaik daripada undang-undang yang kita akan luluskan ini, tetapi juga kebajikan mereka yang akan mendukung peranan yang akan dimainkan juga mesti dilihat sungguh-sungguh, supaya akhirnya semua pihak mendapat manfaat daripada undang-undang ini. Sekian, Tan Sri. Terima kasih. Sila.